Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, good evening, salam sejahtera. Terima kasih kerana menyertai my streaming untuk hari ini. Okey, hari ini tak hujan, cuaca cerah, langit cerah. So kita boleh bersiaran, berstreaming daripada kebun kecil tepi rumah kami kat sini. Okey, so as usual, sambil saya sharing pelbagai ilmu berkaitan dengan gardening, boleh tulis soalan, boleh tanya soalan, apa-apa soalan berkaitan dengan gardening sahaja. Boleh type dekat bawah ni, boleh tanya soalan, apa-apa saja soalan berkenaan dengan gardening, yang berkaitan dengan gardening saja ya. InsyaAllah saya akan jawab terus, jawab live dekat sini juga ya. Dan sebelum saya teruskan tu, saya minta maaf banyak-banyak ya, kerana kadang-kadang saya tak berapa nak boleh sebut beberapa perkataan. Ini ada efek daripada stroke yang saya alami baru-baru ni, di mana separuh daripada badan saya ni lumpuh. Muka pun sebenarnya tak berapa nak okey lagi sekarang ni. Dia so ada efek lah daripada segi percakapan, minum, makan, semua tu ada efek sikit lah. Kerana muka ni dia tak balance lagi sebenarnya. Kalau tengok betul-betul memang tak pernah balance lagi. So ada kadang-kadang tu ada beberapa words tu yang mungkin sukar difahami. Jadi minta maaf banyak-banyak. Kalau apa-apa boleh type je soalan kat sini, saya boleh jawab. Dan that's why sebenarnya ini salah satu sebab, kerana kalau tuan-puan siapa-siapa yang hubungi, yang contact phone saya ke apa semua, kadang-kadang saya susah nak jawab sebab ni lah. Sebab kadang-kadang bila cakap on telefon tu orang tak apa nak faham. So saya lebih prefer orang WhatsApp. Saya boleh terus jawab dan macam tu lah. Okey, sementara kita tunggu soalan, apa-apa soalan tu, apa-apa soalan boleh type dekat bawah ni, boleh type kat komen bawah tu. Sambil tu boleh tanya soalan, apa-apa saja nak tanya boleh tanya. Hello, ya hello. Itulah, kalau minum pun kena minum guna straw lah. Kalau minum macam biasa tu dia susah sikit lah. Selalu dia akan terkeluar dekat sebelah bahagian ni. Dia dekat muscle kat sini dia macam dah lari sikit. Dia kalau tengok tu betul dia memang tak berapa nak balance lah. So that's why minum pun mesti kena guna straw. So yang ni sebelum tu nak tunjuk lah. Ni air teh buat sendiri. Yang bestnya ialah air ni menggunakan pemanis semula jadi, iaitu guna stevia. Dia boleh tolong dia disikat sikit lah. Pegang ni. Angkat bagi orang nampak macam hari tu kita buat. Cari daun ni, nampak tak? Nak cari daun. Dia pun cari daun. Dia pegang. Okey, yang ni kita gunakan pemanis stevia, daun ni. Okey, nampak tak? Okey, ambil dengan tangan tak apa. Ini kita sendiri minum. Bukannya bagi orang minum. Okey, ini daun stevia. Bubur kat dalam teh tu. Bubur macam kalau 1 liter teh macam ni, bubur dalam 3 helai daun pun dah cukup manis. Memang manis sangat. So it's now very safe for me untuk minum manis. Kalau tidak sebelum ni memang tak minum manis lah. Memang pantang betul lah. And then another thing is yang bestnya dalam teh ni, kami bubur. Teh bubur. Pegang kat ni, pegang. Okey, bawa keluar ni. Ini lemon kering. Ni pun ada salah satu produk jualan kami. Nah, kalau nak beli ni boleh type dekat situ. Dekat dalam my Shopee store ni, lemon kering ni pun ada, stevia kering pun ada. Ni semua homegrown lah. Homegrown dekat sini lah, dekat kebun kecil tepi rumah kami ni. Kalau tengok betul-betul tu, kejap saya tunjuk dekat sini dulu. Dia memang betul-betul lemon lah. Tengok colour dia pun tak lari. Cuma dia darker a bit, ada efek daripada sun dried tu. Tak apalah, pegangan tangan nak minum sendiri lah, bukan nak bagi orang minum. Nampak dia masih lagi sama lah, dia kekal bentuk dia. Okay, yang ni ada jual dekat dalam my Shopee store ni. Ada kat atas ni saya ada bubur link dia. Boleh type dekat bawah tu. Okay, yang ni daun stevia, 1 pack macam ni, RM4 je. 1 pack macam ni. Nampak lah. Dikeringkan dengan matahari, dengan sinar matahari manually. Ini lemon.
ni memang rutin selalulah kami selalu buat ni. Macam kalau lemon kering ni, advantage dia daripada lemon fresh ialah dia tahan lebih lama. Macam lemon kering ni, dia punya shelf life is about 1 year. Kita simpan setahun dekat dalam suhu bilik lah. Suhu bilik saja dia boleh tahan selama lebih kurang setahun. So ini lebih lagi best lah daripada lemon fresh. Lemon fresh kalau kita beli kita kena habiskan. Kalau kita simpan dalam peti ais pun, simpan lama sikit dia akan mengering kan. Jadi dia tak apa nak best lah. So boleh dapatkan dekat My Shopee Store, ada dekat situ. Dan sambil-sambil tu boleh tanya soalan apa-apa nak ni. Dan sambil sementara kita tunggu soalan apa-apa tu, okey lah. Tadi lah petang tadi dalam pukul 4 lebih tadi tu, saya dah dapat satu WhatsApp lah. Saya dapat daripada satu WhatsApp daripada daripada seseorang ni. Dia tanya a series of question lah. Dia kata dia minta tolong, dia nak tanya dulu soalan ni, dia nak hantar dulu soalan ni kerana dia tak sure dia boleh join atau tidak kita punya live streaming untuk petang ni kerana ada hal lain. Dia kata dia takut dia tak sempat nak join petang ni, dia tak sempat nak tanya soalan. So dia tanya dulu siap-siap. All this a series of question ni, ada banyak soalan dia tanya. So saya jawab soalan dia dululah. Pertama-tama sekali, kawan ni dia tanya, dia ada bela arnab. Dia ada bela banyak arnab lah dekat tepi rumah dia juga. Then dia kata dia selalu kutip najis arnab tu. Dan kemudian dia tanya macam mana cara dia nak proseskan, kerana dia kata dia dapat tahu bahawa dia baru dapat tahu dia daripada hasil bacaan. Dia kata najis arnab ni adalah satu jenis baja natural, baja yang baik lah berbanding dengan baja tai ayam, baja tai lembu apa semua ni. So dia tanya macam adakah benda tu benar dan macam manakah cara untuk kita memproses najis arnab tadi. Okay, so baja arnab ni actually memang betul lah baja ni. Thank you. Okay, terima kasih sama-sama. Okay, najis arnab ni memangnya betul, dia memang antara salah satu baja natural yang baik lah. Kalau kita nak compare dengan baja tai lembu dengan baja tai ayam, dia sebabnya ialah pertama sekali kerana dia punya komposisi nutrien dia adalah hampir sempurna. Dia ada NPK dia tu dah lengkap. NPK dia punya ratio NPK tu pun dah baik, dah memang baik berbanding dengan baja tai ayam ataupun baja tai lembu. Dan satu lagi yang advantageous ialah baja tai arnab ni dia punya bau dia kurang berbanding dengan tai ayam ataupun tai lembu. And then one thing is najis arnab ni yang bila kita gunakan dekat pokok tu, dia risiko dia untuk pokok tu terbakar tu adalah sangat rendah berbanding dengan baja tai ayam, especially baja tai ayam. Baja tai ayam memang panas. Kalau kita tersilap bubur, memang pokok tu akan melecur. Kita boleh nampak pokok tu macam terbakar. Ya, jadi baja tai arnab ni memang boleh dikatakan lebih baik lah daripada baja tai ayam dan tai lembu. Dan memang kalau kita tengok, kalau kita beli dekat nursery, yang jual dekat nursery tu memang harga dia lebih mahal daripada baja tai ayam ataupun baja tai lembu. Kerana baja tai ayam, baja tai lembu tu memang sangat common. Memang mana-mana kita boleh dapat. Baja tai arnab ni dia rare sikit. That's why it's a bit more expensive than the other types of manure. So kalau kita ada bela arnab, kita boleh ada akses kepada tai arnab yang fresh ni. Macam mana cara untuk kita memprosesnya? So sebenarnya tak susah nak proses najis arnab ni. One thing is satu je cara kita nak buat, iaitu kita keringkan dia. Yang itu saja. Kita keringkan, kita jemur, kita keringkan dia sampai dia betul-betul kering. This is very important kerana sebarang jenis manure yang kita gunakan sebagai baja mestilah dikeringkan sepenuhnya. Ini adalah untuk mengelakkan daripada penyakit daripada patogen yang ada dekat dalam najis manure ni. So jadi bila manure ni, apa jenis manure pun, dia mesti akan ada bakteria kat dalam tu. Memang ada bakteria kat dalam tu, dan bakteria ni membawa penyakit kerana ia adalah najis, memang ada penyakit. So jadi untuk
untuk mengelakkan daripada patogen ni berjangkit kepada tanah. Bila tanah kena penyakit patogen ni, dan ia akan transfer penyakit kepada tanaman kita. Jadi untuk mengelakkannya, kita kena jemur dia betul-betul sampai betul-betul kering. Okay, ada satu soalan ni, Cik Mi, tanaman apa cepat dapat hasil? Tanaman yang paling cepat dapat hasil, number one is kangkung. Kangkung paling-paling cepat. Dalam masa 2 minggu kita boleh kutip hasil dia. Itu kangkung. Ataupun yang kedua ialah sawi. Sawi dalam masa 20 hari selepas bercambah kita boleh kutip hasil dah. So itu ada dua. Kalau orang nak hasil yang cepat, satu lagi bayam. 3 ni adalah hello Mr. 3 jenis tanaman ni adalah paling saya recommend kalau kita nak cepat dapat hasil. Kangkung number 1, dalam masa 2 minggu kita boleh dapat hasil, kita boleh dah boleh kutip untuk masak dah. Nombor 2 is sawi, nombor 3 is bayam. Kedua-dua jenis bayam hijau ataupun bayam merah, sama saja lah. Sawi lebih kurang dalam 20 hari, bayam hijau lebih kurang 21 ke 24 hari. Itu tempoh kita boleh kutip hasil. Okay. I hope that answers your question. Terima kasih kerana kita bertanya. Okay, so tadi cara kita nak proses manure ialah kita kena keringkan. Keringkan betul-betul. So sebaiknya kita keringkan selama 2 hari, 3 hari macam tu sampai dia betul-betul kering. Baru kita boleh gunakan dekat dalam untuk tanaman kita. Okay, itu soalan pertama. Dan soalan seterusnya, okay, dia nak campurkan siapa yang okey? Ya, saya lumpuh separuh badan. Saya terpaksa bergerak. Saya bergerak dengan menggunakan wheelchair. Tak berapa nak boleh berjalan tu, boleh berjalan tapi dengan bantuan. Kalau kena pegang dinding ke, pegang tongkat yang besar tu ke. Saya kena stroke 3 tahun yang lalu mengakibatkan separuh badan saya lumpuh. Masa mula-mula tu memang tak boleh nak bergerak langsung. Memang terbaring, saya bedridden. Selama lebih kurang 4-5 bulan lah saya bedridden. Kemudian hasil daripada fizio lah, berubat apa semua tu, alhamdulillah saya dah boleh berjalan sikit-sikit. Okey. Ada soalan lagi, macam mana tuan tanam tomato? Saya tanam asyik tak jadi. Okey, tomato memang betul dia agak susah sikit untuk tanam tomato. Tomato dia punya, kita cambahkan dia daripada biji benih. Dia akan mengambil masa lebih kurang seminggu, 7 ke 10 hari untuk bercambah daripada biji benih. Cara kita semai biji benih tu, kita tak perlu nak rendam. Dia daripada kategori biji benih yang lembut. So, jadi kalau nak rendam pun rendam sejam pun cukup. Sejam pun dah cukup dah. Kita rendam sejam dan kemudian kita semaikan macam biasa. Cara semaian yang baik adalah saya tunjukkan dekat dalam live saya yang pertama-tama sekali dekat dalam Shopee ni. Boleh tengok dekat list saya punya recording live tu dekat main store, main page. Tengok yang nombor 1 sekali, 30 hari bulan 8. Saya ada tunjuk cara-cara. Bukan nak kata cara yang terbaik lah, kerana setengah-setengah orang dia guna cara lain pun jadi. So saya guna cara ni pun jadi. So that's why tapi itulah cara yang kami gunakan dekat 3Q sekarang. Ada saya tunjuk kat dalam tu, guna pasu, guna bekas bertutup, ada dekat dalam. Boleh refer balik dekat live yang nombor 1. Okey, apabila tomato sudah bercambah, kita tunggu hingga dia keluar 3 atau 4 daun dan kita kena transfer dia. Dan saya lebih prefer tanam tomato dekat dalam pasu. Kerana dalam pasu keadaannya adalah lebih terkawal. Dan kita boleh jaga daripada tomato tu daripada kena sebarang serangan penyakit. Dan satu tips yang sangat berguna untuk tanam tomato ni yang selalu kebanyakan orang yang saya ajar dia buat cara ni memang menjadi. Pertama sekali ialah bila kita cambahkan biji benih tomato tu, kita semai juga biji benih carrot. Carrot. Dan kemudian carrot dan tomato tu kita tanam dia sekali dekat dalam pasu yang sama. Pasu yang biasa je. Kita guna pasu yang lebih kurang ada adik tolong kat pasu tu tunjuk yang berumput tadi. Pasu ni I think dia tak sampai 20 cm tinggi yang tadi. Tak sampai 20 cm tinggi. So pasu tu yang kita boleh beli dekat dalam kedai RM2. So, pasu macam tu pun dah cukup lah untuk satu pokok tomato. And then kita tanam dia sekali dengan sebelah dia kita tanam sekali dengan lebih kurang pasu macam ni ya. Jadi belakang tak dapat. Belakang. Tunjuk.
Tunjuk angkat. Nampak? Nampak ah? Okey, pasu macam ni pun dah mencukupi dah untuk pokok tomato, pokok cili pun boleh, pokok terung pun boleh tanam pasu macam ni. Okey, jadi kita tanam dia sekali dengan tadi dah carrot tadi dah. Carrot kerana dia ada symbiotic punya relationship dengan pokok tomato. Bila kita tanam kedua-duanya sekali, dua-duanya akan membantu satu sama lain untuk memberikan hasil yang baik. Dan kemudian satu lagi tips yang saya boleh beri untuk tanam tomato ialah dalam pasu yang sama tu letak beberapa ulas bawang putih. Bukan satu labu tu, beberapa ulas je. Dalam 2-3 ulas bubuh dekat dalam tanah tu. Cucuk terus kat dalam tanah tu. Ini adalah untuk mengelakkan serangan penyakit pada akar tomato tu. Tomato ni selalunya masalah dia yang paling utamanya ialah serangan penyakit pada akar dia tu. Dia memang sangat-sangat prone, sangat-sangat selalulah memang kena masalah pada akar dia. So jadi kita tahu-tahu pokok tu makin lama mengecup mati. Itu adalah serangan daripada akar. Itu memang selalu lah pokok tomato ni. So jadi untuk mengelakkan daripada tu, bila kita tanam tu kita bubuh beberapa ulas yang kecil-kecil tu, beberapa ulas cucuk kat dalam tanah dekat sekeliling pokok tomato tu. Jadi bau daripada garlic tadi tu dia akan mematikan bakteria jahat dekat sekeliling itu. Dan juga kalau kadang-kadang dia tumbuh, bila garlic tu tumbuh lagi bagus, kerana akar daripada garlic tu juga akan protect tomato, akar tomato yang dekat dalam tanah tersebut. So itu adalah cara yang terbaik untuk kita memastikan pokok tomato itu tu lebih kuat. Dan semburan macam biasalah, kita boleh semburan yang berbau kuat, macam semburan cili ke, serai ke, lengkuas ke, kita sembur, ataupun halia kita semburkan pada daun tersebut, daun tomato tu, untuk mengelakkan daripada serangan aphid yang putih-putih tu. Itu pun ada masalah pada pokok tomato juga. Tapi ini boleh dielakkan dengan cara semburan yang kerap lah, seminggu sekali ke. Jadi itu adalah antara cara-cara untuk mendapatkan tomato yang baik. Okey, soalan seterusnya, bagaimana cara nak rawat kulat untuk tanaman cili? Kulat ni sebenarnya adalah satu masalah yang bergantung pada keadaan persekitaran. Kulat ni selalu terjadi apabila ada perubahan daripada musim panas atau musim panas ke musim hujan, ataupun musim hujan ke musim panas. Bila ada perubahan cuaca sebegitu, ia akan apa-apa pokok pun dia akan terdedah. Bukan jadi cili, apa-apa pokok pun dia akan terdedah kepada serangan kulat. Ini adalah akibat daripada perubahan cuaca tersebut. Ini memang kita susah nak kontrol, melainkan kalau kita rajin kita spray antiseptik punya solution, iaitu homemade antiseptic solution, iaitu daripada garlic tadi. Garlic tadi tu kita boleh rendam. Cara yang mudah, kalau kita nak standby, kita rendamkan sebanyak yang boleh ulas garlic, kita rendamkan dekat dalam air, biarkan kita peramkan selama 2 minggu ke atas. Lepas tu kita biarkan terus kat dalam bekas tu. Bila kita nak guna, baru kita ambil liquid tu dan kita spray kita spray. Dia bukan untuk merawat, dia untuk mengelakkan daripada terkena kulat, serangan kulat. Itu kita kena selalu spray lah, kena rajin spray. Tapi macam tu, tapi kulat ni memang susah sikit kita nak kontrol, kerana ia sangat bergantung pada perubahan cuaca. So jadi apa yang kita boleh buat ialah kita mengelakkan daripada terjadi tu. Kita mengelakkan dahulu daripada terjadi. Kalau dah terjadi tu, the best way tu untuk masalah kulat ni, kita buang daun-daun yang kena kulat tu. Dan kita buang jauh-jauh lah, untuk mengelakkan dia daripada berjangkit kepada daun ataupun tanaman sebelah dia. Okey, itu mengenai kulat. Dan seterusnya, abang tanam pokok apa semua jenis sayur. Dulu bila saya buat kebun, saya pernah mengusahakan kebun sayuran organik daripada tahun 2006 hingga 2020 lah, tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun di mana awal tahun 2020, Januari 2020 adalah waktu di mana saya kena serangan stroke ni lah. Dan selepas saya kena serangan stroke ni, saya stop lah kebun tu. Saya stop. So daripada 2006 hingga 2020 saya mengusahakan kebun sayur organik dekat kawasan sekitar sini.
seluas 3.5 ekar. Masa saya mengusahakan kebun tu memang tanaman kami buat secara rotation. Pada setiap satu masa kita ada lebih kurang 15 ke 16 jenis sayuran dekat dalam kawasan tersebut, dan ianya sentiasa kami rotate, dan jumlah keseluruhan tanaman yang kami ada tu lebih kurang 35 ke 40 jenis tanaman sayuran. Itu tapi bukannya sekali serentak kita rotate satu. Dan di rumah sekarang ni, bila kat rumah sekarang ni dalam kawasan yang lebih terhad sebegini kat tepi rumahnya ni, kita berapa banyak sayur kita ada. Hui, belah-belah ada kan? Berbelah banyak. Lebih kurang macam tu lah, berbelas-belas lah sayur kami. Ini kat sini pun serupa juga, kita rotate tanaman tu, kita rotate. Ini adalah satu crop rotation ni adalah satu perkara yang kita boleh buat untuk sentiasa kita freshkan tanah kita tu, untuk menjadikan kita punya tanah kita tu sentiasa subur. Yang ini mungkin saya akan ceritakan, insyaAllah saya akan ceritakan dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih atas penanganan tu. Terima kasih juga kerana bertanya. InsyaAllah saya doakan agar puan mendapat hasil yang baik. Okey, kalau kita teruskan lagi. Ada apa-apa nak tanya, teruskan bertanya kat sini. Teruskan bertanya soalan. Saya nak sambung lagi soalan orang hamba Allah yang WhatsApp saya petang tadi. Tadi kita dah cerita pasal cara kita nak proses najis arnab tadi kan, iaitu kita keringkan. Okey, dan seterusnya dia tanya apakah rasio yang baik untuk campuran tanah. Pasal sebelum tu dia ada pernah tanya, tanah untuk tanaman tu macam mana? Mana nak dapat? Saya dah jawab lah. Saya kata tanaman tu, tanah biasa tu kita boleh beli dekat nursery. Tanah biasa tu, tanah campuran yang dia tulis pre-mix soil tu, itu semua kita boleh beli. Dan ada caranya kita nak tentukan tanah tu elok ke tak elok. Dan ada cara tu saya nak tunjuk susah sikit pasal memerlukan benda-benda ni, tools apa semua. InsyaAllah saya akan tunjukkan juga dalam sesi yang akan datang juga. Jadi dia tanya kalau nak buat sendiri tanah campuran tu macam mana? Ada cara, ada formula dah, ada resepi dah. Resepi. Okay, so ratio untuk campuran tanah, kalau kita nak buat campuran tanah sini adalah yang biasa saya buat ialah kita gunakan nisbah topsoil tahu kan, topsoil yang tanah yang color oren-oren tu, tanah merah ke, setengah orang panggil tanah merah, tapi yang color merah ke orenan, merah dia lebih kepada oren-oren sikit. Itu topsoil, itu 5 bahagian, kompos atau bahan organik 3 bahagian, pasir 1 bahagian, dan juga najis tadi tu, najis arnab ke, ayam ke, lembu ke, 1 bahagian. Kita campurkan tu semua, dan kita campurkan betul-betul, dan itu adalah dah jadi kita punya basic punya garden soil. Macam tu saja. So jadi pasir tu pun penting juga. Pasir kalau tak ada pasir, kita boleh guna sekam padi, kita boleh guna perlite. Kalau kalau boleh akses pada perlite dengan mudah, boleh guna perlite, ataupun boleh guna peat moss tu, coco peat yang daripada kelapa tu, boleh guna coco peat. Jadi itu semua ini adalah penting kerana untuk bagi tanah tu dia tak terlalu padat, dan dia ada rongga-rongga dekat situ yang boleh mengalirkan air dengan baik. Kerana kalau kita tak bubuh pasir ataupun kokopit ataupun ataupun sekam padi semua ni dekat dalam campuran tu, tanah tersebut lama kelamaan dia akan jadi terlalu padat. Jadi bila kita siram, air tu dia lambat mengalir turun. Jadi ini tidak baik untuk sebarang tanaman. Okey, dia tanya juga macam mana cara nak buat kompos sendiri. Kompos sendiri ni senang saja nak buat. Kita kena ikut ratio. Okey, sebelum saya teruskan ratio tadi tu, maksud saya dengan ratio 5, 3, 1 apa semua tu, topsoil 5, kompos 3, pasir 1, najis arnab tadi tu 1. So jadi nombor-nombor ni bermakna kita guna ratio, kita guna bahagian. Contohnya ini tak payah nak teruk-teruk, nak timbang ke apa, tak payah nak teruk-teruk. Yang kita bergantung kepada bekas yang kita gunakan. Contohnya kalau tuan guna cebok, 1 cebok tu maknanya 1 bahagian lah. Jadi kalau 5 topsoil tu kita guna 5 cebok,
5 cebok topsoil tu letak satu tempat, cebok satu tempat, dan kemudian tadi kompos dan bahan organik 3 bahagian, kita guna 3 cebok lah. 3 cebok tadi, cebok yang sama, jangan tukar yang lain pula. Cebok yang sama tu kita guna, kita ambil 3 bahagian, campurkan kat situ pula. Dan pasir satu bahagian, satu cebok tadi juga yang sama, ambil satu bahagian letak. Itu maknanya bahagian-bahagian. Bergantung kepada bekas yang tuan-tuan gunakan. Itu kita akan amalkan bahagian-bahagian. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat kompos? Kompos tu sebenarnya senang kita nak buat. Kita buat sendiri, kita boleh letak terus atas tanah ataupun kita guna kompos bin. Kompos bin tu kena belilah. Kalau kita letak atas tanah, kita buat satu kepungan dan kita letak bahan-bahan tu, kita kena letak dia bahan-bahan tersebut mengikut selang-seli. Selang-seli iaitu kita bermula dengan kita kena ingat dua benda je, brown dengan green. Brown tu bahan-bahan yang kering. Contohnya daun kering, ranting-ranting kayu yang kecil-kecil, bukan ranting kayu yang besar. Yang besar tu tak digalakkan gunakan, dia lambat untuk mereput. Yang kecil-kecil tu daun kering, lepas tu kertas, surat khabar, cardboard, itu sebok kayu, itu semua adalah bahan-bahan kering yang kita di bawah kategori brown material, benda yang brown material. Dan yang kategori kedua ialah green material. Sorry kacau, yang ni boleh buang dekat tanah tak? Okey, sekejap Didi nak share something about this. Kejap Okey, yang tu adalah green material ialah benda-benda bahan-bahan yang hijau, yang basah. Contohnya sisa dapur. Okey, ni kebetulan Khalif bawa ni. Kulit. Walaupun kulit rambutan ni dah agak kering, tapi ia masih lagi di bawah kategori green material kerana ia adalah kulit buah. Kulit buah ni adalah green material. Okey, boleh bubuh. Sekejap. Sebelum tu, Koyum boleh kita tengok macam mana Khalif letak benda ni dekat dalam. Ni boleh letak dekat kotak nombor 2. Koyum boleh tolong bawa kamera ni. Okey. Sekejap kita tukar kamera. Okey. Okey, nak bawa ni dengan ni sekali. Bawa ni kali ni, bubur ni. Dua-dua sekali. Okey, bawa kita tunjuk kat orang macam mana ke. Ni pergi mana ke, Lif? Ni pergi mana? Nak buang ni dekat atas tanah. Nak letak ni atas tanah. Oh. Kotak nombor 2. Tunjuk macam nak buat. Boleh? Jadi selalunya kalau mami masak ke, ada macam kulit bawang ke benda yang tak guna tu, adik selalu ambil, lepas tu tanya Daddy nak letak. Yang ni boleh letak kat tanah tak? Kalau Daddy suruh bagi letak tanah, letak kat dalam kotak nombor 2 lah. Tengok ada banyak benda macam kulit bawang. Yang ni macam teh. Tahu. Berarti yang ni tangkai brokoli ke? Tengok tu ada kulit. Ada kulit nanas kat sini. Tu ada nanas kat sini. Nanti lepas tu Daddy suruh letak kulit nanas. Tak tahu Daddy kata dia nak cakap apa-apa pasal ni. Okay, tak apa nak buka. Oh, kawan-kawan. Sekejap lagi Koyum nak tunjuk satu interesting. Tengok ni. Tengok tu. Ada pokok sekinci dia tumbuh kat bawah bata. Hebat tak? Tengok. Sekejap aku angkat. Tu. Tengok. Nampak dia punya akak tu.
you ubah pokok tu. Okey. Okey, dah cerita apa tadi? Tadi aku ada jumpa something interesting. Itu aku tunjuk kat kawan ada pokok secinci tumbuh kat bawah bata. Oh. Okey. Okey, tadi Kak Alif tunjuk apa tadi? Ha? Tadi Khalif tunjuk. Tadi kan Khalif tunjuk yang kulit yang adik tanya Daddy tu kan. Adik letak dekat kotak nombor 2. Lepas tu adik cerita lah dekat kawan-kawan. Dekat dalam tu ada letak apa. Macam bahan. Kalau Mami masak ada barang terbuang tu macam kulit bawang, kulit telur tu Khalif letak kat situ lah. Cuma kena tanya Daddy dulu. Okey. Tadi Khalif tunjuk. Khalif ada cakap pasal nanas. Okey, kulit nanas kan tadi kan. Okey, kenapa apa signifikannya kulit nanas tadi tu yang kali tunjuk tu, memang suruh dia tunjuk kulit nanas tadi. Kerana apabila kita buat kompos, tadi kita dah cerita pasal kompos tadi tu, kita guna brown and green material kan. Kita buat selang-seli, brown material tu kita letak 2 bahagian. Kemudian 1 bahagian green, dan atas dia 2 bahagian brown, 1 bahagian green. Berselang-selang-seli. Itulah cara untuk kita buat, itu adalah cara kita buat kompos. Itu cara kita buat kompos. Kita susun dia berselang-seli. Dan bahan organik itu semua tu adalah considered bahan organik. Cuma cara susunan itu kena mengikut aturan tersebut untuk menjadikannya untuk memudahkan dia punya proses perebutan dan composting proses itu. So itu yang kita itu yang kita namakan, itu yang dia punya proses itu. Bila kita susun dia dengan cara tersebut, dengan cara yang baik tu, dalam masa lebih kurang sebulan 2 bulan tu, dia akan mereput dengan tersendirinya untuk menjadi tanah kompos yang kita boleh terus gunakan dekat dalam kita punya garden soil. Dan juga bahan organik yang kita gunakan dekat dalam kita punya kompos bin tu, selain daripada kita guna dalam kompos bin, kita boleh juga gunakan dia sebagai mulching, iaitu kita letakkan terus ke atas tanah. Itu kalau kita tak mau tunggu nak buat kompos, itu kita boleh guna sebagai di atas tanah terus macam tu. Sambil-sambil tu nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Terus saya type kat bawah ni, dekat komen bawah ni, tanya apa-apa soalan nak tanya. InsyaAllah saya akan jawab sebarang persoalan tuan-puan dan puan-puan. So jadi bahan organik yang itu tersebut, selain kita buat kompos, kita juga boleh gunakan sebagai mulching. Mulching itu maknanya kita letakkan dia dekat atas tanah, dekat kawasan, dekat perdu pokok kita tu lah, macam tadi yang kali buat tadi tu. So tadi signifikannya kulit nanas tu ialah kerana antara banyak-banyak bahan organik ataupun kitchen waste yang kita boleh gunakan sebagai kompos ataupun kita boleh gunakan sebagai mulching, kulit nanas adalah bahan yang paling baik. Kalau tuan-puan boleh dapat kulit nanas, memang cukup baik, memang cukup best untuk digunakan sebagai kita punya mulching ataupun kita punya kompos dekat dalam kita punya kompos bin. Kerana kulit nanas tu nampakkan dia ada macam mata-mata dekat kulit dia tu kan. Orang panggil mata nanas kan. Dekat kulit tu. Itu di kulit nanas tu, dalam mata nanas tu, kulit tu, dia mengandungi banyak bakteria dan mikrob yang sangat-sangat beneficial kepada tanaman dan juga untuk tanah kita, Jadi bila adanya mikrob tersebut dekat dalam tanah, dia transfer ke tanah melalui proses perebutan, dia akan lebih menyuburkan tanah. Dia akan berikan suntikan mikrob yang baik kepada tanah kita tu. That's why kalau boleh dapat akses kepada kulit nanas yang banyak, boleh guna banyak dekat kita punya garden, letak terus kat atas tanah, memang sangat-sangat baik untuk tanaman. So itu adalah kenapa, itulah yang dikatakan, itulah kerana pentingnya kulit nanas. Itu memang kulit nanas memang selalu kami letak dekat dalam, letak terus di atas pasu ke dekat dalam kotak tadi macam tadi tu. Itu memang antara yang paling baik lah. So
kulit nanas. Selain daripada kulit nanas, kita juga boleh guna kulit telur. Kulit telur ni, kulit telur pun ada ketikanya, ada waktunya di mana kita lebih baik kita gunakan kulit telur. Kulit telur ni signifikannya ialah ianya boleh dia boleh membantu untuk memaksa pokok berbunga atau berbuah. Kerana ada sebelum ni ada pernah orang selalu tanya kat saya, pokok cabai dia daun dah besar, pokok pun dah besar, pokok terung dia dah besar apa semua, tapi dia tak mau berbunga. Kenapa? Macam mana cara nak buat? Salah satu solution yang paling cepat yang kita boleh buat ialah dengan menggunakan kulit telur. Kita hancurkan kulit telur tu, letak je dekat pasu ataupun dekat sekeliling tanaman kita tu. Dia mengandungi, dia punya explanation dia agak technical. Itu pun nanti kita akan cerita lah. Explanation ni pun agak technical, nanti kita akan cerita ni. Tapi bila kita tak nampak belah sini. Jadi yang paling mudah kita boleh gunakan ialah guna kulit telur. Kawan-kawan, tekan loceng tau. Kulit telur, kat situ ada kulit telur kan? Kat situ ada kulit telur kan? Ada. Okey, mari kita tunjuk. Saya bawa kamera. Sekejap kita tukar dulu kejap. Tunjuk bawa. Okey, bawa. Tunjuk dekat yang okey, tengok ni pokok ni. Kita letak kulit telur kat sini. Elok tengok kat skrin tu. Dekat skrin. Tu nampak ah? Elok. Tengok dekat skrin, jangan tengok kat luar. Buat ni. Okey, so kulit telur tu kita letak dekat pasu tu dan tengoklah hasilnya. Tak nampak. Nampak lah. Kita ada 3 pokok ni, pokok tea ni kita ada 3 pokok. Tiga pokok ni sama umur, semuanya sebaya. Tetapi yang ini aja yang dah berbuah. Yang lagi 2 ni tak berbuah lagi. Kerana lagi 2 ni kita tak bubuh kulit telur. Tak ada kulit telur dekat dalam pasu, lagi 2 pasu ni. Jadi dia tak berbuah lagi. Tapi yang ni dia dah keluar buah 2 sekaligus. Alhamdulillah. Okey, yang ni kerja koyum tadi? Baru ubah. Okey, ni apa dia? Pakcoy. Okey, you see dalam pasu bulat macam ni, kita ada tanam pokok kucai ni. Pokok kucai ni actually sebenarnya pokok kucai ni dia tumbuh liar, dia tumbuh sendiri. Pasal lama dulu memang kita pernah gunakan pasu ni untuk tanam pokok kucai. Lama dulu, I think dalam setahun lebih yang lalu, kita tanam pokok kucai kat sini. Lepas tu pokok kucai tu pun dah tua. Lepas tu kita dah korek, kita dah buang dah semua. Tetapi dalam beberapa hari lepas tu, tiba-tiba dia boleh keluar lagi. Tiba-tiba dia keluar lagi kucai yang baru. Tiba-tiba dia keluar kucai yang baru. So jadi ada ruangan. Tu ada ruangan pula. Ada ruangan sikit gitu. Kita tanam pakcoy kat sini. So ingat tak minggu sudah saya ada cerita bagaimana kita boleh save space untuk gardening dengan mencampurkan tanaman asalkan ia daripada keluarga yang berbeza. So yang ni kita ada kucai dan kita ada pakcoy. Kita tengok sekali imbas pun kita dah tahu dah, memang sah-sah dua-dua ni, kucai dan pakcoy ni bukan daripada keluarga yang sama. Macam mana saya tahu? Tengok daun dia. Kucai daun macam ni. Ini pakcoy daun dia macam ni. Sama ke tak? Tak sama. Memang lain sangat-sangat kan. Jadi kita dah tahu dah memang yang ni keluarga yang berbeza. Yang tu satu kucai, satu pakcoy. Okey, come. Macam ni boleh.
Okay, so macam tu lah kalau dekat kebun sekarang ni dekat kebun kecil tepi rumah kami ni. Ni kita panggil 3Qs Garden lah, 3Qs Garden kerana 3Qs tu adalah anak-anak kami lah. 3Qs, 3 orang, 3 boys. Kita ada 3 boys, 3 orang ni. Inilah kita, ini my 3Qs lah. My 3Qs, mereka lah yang banyak membantu kebun. Mereka yang banyak membantu kebun kami punya kebun kecil di rumah ni. Mereka yang banyak tanam pokok-pokok kat sini. Semua ada kepakaran dia masing-masing. Macam Khalif tadi, dia pandai semai biji benih. Tangan dia memang menjadilah kalau semai biji benih. Dan Koyum pula dia memang rajin buat tanaman melalui keratan. Okey, so tadi kita dah tunjuk macam mana saya dah share macam mana cara kita buat kompos, dan kemudian kita ni tadi yang ada seorang tanya tadi pasal pasal kulat tadi dan pasal tomato tadi ni. Yang ni kita boleh gunakan, tuan-puan boleh gunakan semburan galik. Ni galik ni pun ada dekat dalam store. Saya boleh klik dekat atas tu, iaitu adalah garlic extract. Benda ni memang simple nak buat. Siapa-siapa pun boleh buat dekat rumah. Saya kata tadi cuma ambil seberapa banyak garlic yang boleh ambil, letakkan dekat dalam satu bekas, berisi air saja, tak payah nak buat benda lain. Isi air saja dan biarkan kita peramkan dia. Minimum 2 minggu baru kita boleh guna. So dalam masa lepas daripada 2 minggu tu dah boleh guna dah. Kalau kita simpan biar bertahun pun tak apa. Macam yang ni adalah garlic yang jual dekat dalam kami punya store ni. Ini adalah hasil kami punya fermentation garlic. Yang ni dah rasanya dah banyak bulan dah ni. Memang betul-betul pure lah, betul-betul orang Perak tu pure lah. Dia punya bau dia tu memang betul-betul pekat lah. Cara nak guna tu, satu cap tu kita campurkan dengan air setengah liter dan kita 500 ml. Just spray dekat mana-mana pokok yang kita nak protect. Ya, sebaiknya kita gunakan sebelum terjadi. Jangan guna lepas terjadi. Lepas terjadi tu susah sikit kita nak rawat. Ya, sebaiknya kita guna sebelum terjadi. So cara dia macam tadi, satu cap tu campurkan dengan 500 ml air. Dan kalau lebih baik kalau kita campurkan sedikit 2-3 titik cecair basuh pinggan tu, dan kemudian kita spray terus dekat daun. Sabun basuh pinggan tadi tu adalah untuk dia sebagai nak bagi air cecair garlic itu melekat dekat daun tadi, daun pokok tadi tu. Jadi bila dia melekat tu dia tahan lebih lama. Kalau kita tak bubuh sabun pun tak apa. Cuma masalah dia bila kita tak bubuh sabun tu, bila kita spray dia kering, habislah, hilang lah. Tapi bila kita bubuh sabun tu, kita spray, dia akan melekat kat situ. Jadi dia boleh bertahan selama beberapa hari lagi, selagi tak hujan. Bila hujan, kita bubuh apa pun dia hilang. Okay, so that is garlic. Garlic dekat situ ada dekat dalam my store tu. Satu botol tu RM7 sorry. Satu botol tu. Tapi kita kena cairkan dulu sebelum guna. Cairkan satu cap dengan 500 ml air. Dan kemudian kita spray terus dekat pokok. Spray terus dekat pokok. Dan dekat daun lah, dekat daun ni. Kita spray terus dekat daun. Okay, so anything else? Apa lagi kita nak share hari ni? Tadi kita dah cerita pasal bahan organik. Kita dah ni. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? So next week, my next session will be next week. Next week apa bulan? Hari ni 30. Next week is 6 hari bulan. Betul, 6 hari bulan. Next week 6 hari bulan, same time, Sabtu, same time, pukul 6 petang. So boleh prepare question apa-apa, boleh terus tanya. Ya, insyaAllah saya akan jawab. Ya, asalkan ianya berkaitan dengan gardening, saya boleh jawab. Kita boleh kongsi bersama-sama. And then apa benda lagi kita nak cerita? Saya pun dah tak. Rasanya dah cukup untuk hari ni. Ada apa-apa lagi? Koyum nak tunjuk apa-apa lagi? Okey.
Last minute kita dapat satu soalan. Pokok bunga raya saya tak nak berbunga lebat. Pokok bunga raya macam ada keputihan sampai daun banyak yang gugur akibat keputihan itu. Terima kasih tuan atas soalan. Kalau keputihan macam ni, saya rasa ini kena aphid. Dia keputihan macam mana? Kalau macam sebut-sebut macam bedak tu, macam bedak tu, yang tu aphid. Ya, aphid tu yang selalu ada dekat pokok cili, pokok tomato yang putih-putih, yang tu dia selalu ada dekat bawah daun. Kalau dia ada dekat bawah daun dan dia macam bedak-bedak, yang tu adalah aphid. Itu serangan aphid. Dan kalau dia bukan bedak macam tu, dia putih tompok-tompok macam tu, yang tu adalah kulat. Kulat kalau kena kulat tadi memang cara yang paling baik kena potong daun tu. Ini kalau kulat kena potong daun tu dan buang jauh-jauh. Kalau boleh bakar daun tu, bakar. Tapi memang kena buang jauh-jauh secepat yang mungkin untuk mengelakkan daripada berjangkit kepada tanaman sebelah ataupun keseluruhan pokok bunga raya tuan tadi tu. Tapi kalau aphid pula cara yang kalau bergantung kepada betapa seriusnya masalah tersebut. Selalunya kalau aphid ni, antara cara yang terbaik ialah kita boleh guna galik pun boleh juga sebenarnya. Tapi selain daripada galik, kita boleh gunakan semburan yang berbau kuat, iaitu kita boleh buat sendiri. Tuan boleh blender macam bedak. Okey, maknanya memang aphid lah. Aphid ni dia jenis macam satu makhluk perosak ni. Dia halus je, kita tak boleh nak nampak sangat. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul kat bawah daun tu, kita boleh nampak lah dia bergerak-gerak sikit. Dia aphid ni yang tak bestnya, yang jahatnya dia akan sedut benda cecair daripada batang tumbuhan tu, batang daun tu, dia akan sedut cecair kat situ. So jadi pokok tu dia tak boleh sampaikan dia punya nutrien kepada daun-daun tersebut. Jadi kerana aphid ni dia dah ambil dululah, dia dah makan dulu, dia dah sedut dulu, dia cucuk, dia cucuk daun tu, batang daun tu, dan dia sedut nutrien daripada daun tersebut. So jadi kalau teruk sangat, mula-mula tuan kena sembur dulu dengan air, dengan semburan air yang kuat, pakai pipe lah, pakai sembur banyak-banyak, nak bagi dia lari sebanyak yang boleh. Dan kemudian ni boleh buat semburan yang berbau kuat, kerana dia sangat sensitif kepada bau yang kuat. Iaitu semburan yang tuan pun boleh buat, tuan boleh blender beberapa jenis, kesemua ataupun beberapa bahan ini, iaitu halia, bawang putih, lengkuas, serai. Salah satu ataupun kesemua ni pun bagus juga. Blender dia, tapis air tu, dan air tu kita gunakan untuk spray. Dia memang akan lari. Dia tak tahan bau tersebut. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga ialah tuan pun boleh, kalau ada plastik yang berkilat, letak dekat bawah pokok tu. Yang tu pun dia sensitif juga. Dia sensitif dengan cahaya. Itu pasal dia membiak banyak dekat bawah daun kerana dia nak mengelakkan daripada cahaya matahari direct. Jadi dia bersarang dekat bawah daun tu untuk mengelakkan cahaya matahari. Jadi kalau tuan boleh cari plastik ke kertas ke yang berkilat, yang color silver ke apa, boleh letak dekat bawah tu, bagi cahaya matahari reflect dan kena dekat dia. Jadi yang tu pun dia akan lari. Okey, sekarang banyak pula siput. Saya tahu siput apa ni. Dan siput suka merayap di tanaman saya, agak memeningkan dengan tanaman. Yang itu ini adalah sangat biasa di dalam keadaan saya tak tahu dekat tempat tuan macam mana, tapi dekat tempat saya ni boleh dikatakan hari-hari hujan. Jadi itu adalah satu perkara yang biasa apabila kita melalui musim hujan sebegini. Jadi antara cara kita boleh buat untuk mengelakkan daripada siput ni, kalau yang paling mudah, kita kena guna umpan ni lah, umpan siput ni lah, iaitu umpan tu yang boleh dapat dekat mana-mana kedai nursery yang benda yang color pink tu.
Yang tu adalah umpan dia. Umpan dia tuan boleh letak dekat cari dekat spot tu yang jauh daripada tanaman tu, letak sikit satu sudu pun jadilah. Balik nak tunjuk ya, shadow nak sudu. Okey, kita letak dekat dekat kawasan berdekatan dengan tanaman tu, yang apa yang akan terjadi ialah siput-siput ni dia akan attracted. Dia akan attracted. Okey, tunjuk kat depan ni. Nampak. Okey. Yang ni benda ni yang ini umpan dia lah. Jadi kita letak ni berdekatan dengan tanaman tersebut, jangan terlalu dekat. Apa akan terjadi ialah malam-malam bila dia keluar tu dia akan dia akan tertarik dengan bau ni. Memang bau dia memang kuat sikit. Dia akan tertarik pada benda ni dan kemudian dia akan pergi ke situ. Dia kena tu dia mati terus . So yang ni boleh dapat dekat mana-mana kedai nursery. Kalau tuan tak guna benda ni, boleh guna garam kasar. Garam kasar tapi kena berhati-hati, jangan letak terlalu dekat dengan tanaman. Kerana bukan kalau terletak terlalu dekat atau terlalu banyak dekat dengan tanaman, bukan saja siput, dengan pokok-pokok pun habis. Pokok-pokok pun habis juga. So itu antara dua cara yang kita boleh buat. Yang paling berkesan lah. Sama ada tadi umpan tadi tu, umpan yang keleping tadi tu, ataupun garam. So, kalau tak ada apa-apa lagi, tuan-puan boleh buat reminder untuk session minggu depan, dan kami sekeluarga mohonlah dengan serendah hati. Yang ni dua ni produk terbaru kami lah. Yang ni lemon, yang ni stevia. Hasil daripada kebun kecil tepi rumah. Yang ni antara amalan harian saya, amalan harian lah. Lemon ni saya tak minum hari-hari lah. Tapi stevia ni memang selalu lah saya guna, insyaAllah. Kerana terima kasih Encik Tuan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan agar Tuan mendapat hasil yang baik dan semoga dipermudahkan. Kami sekeluarga, kami dengan 3Q sekali mendoakan semoga Tuan sekeluarga dikurniakan rezeki yang baik, berpanjangan dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey, yang ni daun stevia ni diabetes tu antara salah satu isu lah masa saya mula-mula kena stroke hari tu. Doktor suruh kontrol pasal memang sebelum ni saya tak pernah ada diabetes, tapi tiba-tiba lepas kena stroke tu semuanya naik. Darah tinggi naik, diabetes naik, kolesterol naik. Dia mungkin ada efek daripada tu lah. Jadi bila dia kena stroke tu, dia something haywire lah. Dia jadi macam-macam. So jadi memang kena berjaga-jagalah. Family history lagi, atuk saya ada diabetes, nenek pun ada, abah saya pun ada. Jadi memang kena jagalah, Kerana itu kita takut lah, kerana kita ada family history, kita takut benda tu terjadi juga. So daripada dulu lagi memang saya terpaksa saya kena kontrol gula. Dan actually dah 5-6 tahun lah sejak saya masuk umur 40, memang saya dah stop lah gula. Minum apa-apa pun tak bubur gula. Mau minum apa, nasi pun kurang, makan juga tapi kurang, sangat-sangat kurang. Gula memang tak bubur langsung. Dekat rumah ni kalau bancuk air memang tak bubur gula. Gula sekilo dekat rumah saya daripada dulu lagi, daripada saya start masuk umur 40-an hinggalah sekarang ni, gula sekilo ni 2-3 bulan tak habis. Gula dia dekat rumah ni cuma untuk bancuk air anak-anak ni. Air dia nak pergi sekolah ke, air kadang-kadang dia nak minum sirap ke, dia nak minum teh O ke, yang tu untuk tu je, untuk bancuk air mereka je. Tapi tu memang lama boleh bertahan. So jadi memang saya minum air kopi O kosong tak bubur gula, Nescafe O kosong tak bubur gula. Pahit memang pahit. Memang tak sedap lah, jangan tipu lah. Memang tak sedap. Tapi kita mempelajari, kita belajar untuk menerima rasa macam tu. Tapi sejak ada stevia ni, bestnya. Boleh minum macam dulu balik. Kalau 1 jug macam ni, yang ni lebih kurang 1 liter. 1 liter lebih, 1 liter ni, saya bubur 3 helai daun ni tu. Tapi dia punya manis dia, Allah Akbar, sedapnya, subhanallah. So jadi ni, 1 pack macam ni, 50 gram, RM4 je.
ada dekat dalam saya punya store ni. Boleh klik kat dalam store tu. Ini lemon. Lemon ni kadang-kadang yang orang selalu buat detox kan, air detox tu, bolehlah guna ni. Guna detox ni, bancuh air teh pun boleh, bancuh kopi pun boleh. Kopi O pun saya buat lemon ya. Kopi O saya buat lemon. Nak buat masak ke, nak buat masak steam limau ke, nak masak buah lemon ni pun boleh juga, senang. Shelf life dia lama, lebih kurang setahun ni kita boleh dalam suhu bilik. So jadi lebih menjimatkan. Satu ni pun RM4 juga. Lemon sini. Ada dekat dalam store saya tu. Dan saya sangat-sangat menghargai sokongan tuan-puan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak-banyak yang siapa yang menyokong. Semoga dipermudahkan segala urusan dan rezeki tuan-puan sekeluarga. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menyertai saya hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Sabtu juga. Waktu yang sama pukul 6 petang. Pukul 6 petang minggu depan. Dan boleh prepare soalan apa-apa nak tanya. Kalau rasa-rasa tak boleh nak join live, boleh tanya siap-siap soalan. Boleh WhatsApp kat saya terus. Boleh hantar mesej dekat dalam chat room. Dekat dalam chat tu. Boleh chat terus kat dalam tu apa-apa soalan nak tanya. Dan saya akan berkongsi pada minggu depan. Dalam kita punya next live streaming. So jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, saya menghargai tuan-puan sudi meluangkan masa bersama kami hari ini dekat dalam di 3Q's Garden. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Happy weekend. Okay, terima kasih daripada kami 3Q's. Terima kasih. Okay, bye.